استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis yang ketujuh daripada kitab 40 hadis penawar hati susunan almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Baik, bunyi hadisnya ialah an Adi ibni Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh wa laysa bainahu wa bainahu turjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Hadis muttafaqun alaih, maknanya disepakati kesohihannya oleh imam besar hadis yang dua, iaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, daripada sahabat Nabi yang bernama Adi ibni Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi ini asal usulnya beragama Nasrani, Kristian, Nasrani, tapi alhamdulillah mendapat taufik dan hidayah, akhirnya dia masuk Islam. Ya, Adi ibn Hatim At-Ta'i, daripada keluarga At-Ta'i, ya. Dia masuk Islam masa di Madinah. Ya, masa itu Nabi tengah-tengah bercakap-cakap dengan para sahabat dalam masjid. Dia ni masuk ke masjid Nabi, Adi ibn Hatim. Masa dia masuk tu, dia masih lagi pakai salib. Pasal dia Nasrani asalnya, Kristian, ya. Tapi alhamdulillah, ya, kemudiannya dia mengisytiharkan keislamannya, syahadahnya di hadapan Nabi. Dia meninggalkan agama Nasrani, ya, agama Kristian yang dianutnya sebelum ini. Jadi peristiwa itu berlaku di Madinah. Ketika mana Nabi sudah pun berpindah ke Madinah, sudah pun berhijrah. Nabi sedang duduk dalam masjid, tiba-tiba Adi ibn Hatim masuk. Masa itu dia masih lagi Nasrani, masih lagi memakai salib pada dadanya, ada lagi kalungan salibnya. Tapi alhamdulillah dengan taufik dan hidayah Allah, akhirnya dia masuk Islam, meninggalkan agama Nasrani, dan akhirnya dia menjadi sahabat Nabi. Sebab itulah di antara yang meriwayatkan ataupun yang telah pun maknanya mengeluarkan hadis Adi ibn Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata bahawa Nabi ada bersabda, ma minkum min ahad illa sayukallimuhu rabbuhu. Cuba kita tengok terjemahannya. Tidak ada seorang jua pun di antara manusia kecuali di hari kiamat esok di padang mahsyar akan bercakap, ya, dengan Allah seorang demi seorang, dihadapkan ke mahkamah Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Tidak ada di antara kita yang terlepas daripada bicara. Tuhan akan maknanya berbicara
dan akan membicarakan kita semua atas percakapan, perbuatan, ya, akhlak, perilaku, semuanya akan diadili di mahkamah, akan ditentukan baik ke buruknya, diterima ke yang baik, ya, dan diampun ke tidak yang berdosa, semuanya akan dihadapkan di mahkamah Rabbul Jalil, ya, mahkamah Rabbul Jalil. Rabb dengan makna Tuhan, penguasa, Jalil yang agung. Makna Jalil ialah yang agung. Maknanya apa? Tidak ada orang boleh diwakili oleh peguam. Kalau di dunia ini kadang-kadang pesalah tu dia tak datang. Dia diwakili oleh peguam. Ya. Akhirat esok dia akan berdepan dengan Allah. Ya. Case by case, one by one. Ya. Maknanya begitulah, telus, dan tidak ada pendakwaan terpilih. Begitulah telusnya perbicaraan di mahkamah akhirat, dan tidak adalah pendakwaan terpilih. Tidak ada yang kebal, ya, tidak ada yang boleh mempengaruhi, without fear and favor, kata orang putih, ya. Tak ada siapa yang boleh dilebihkan, tak ada siapa yang pula boleh dikurangkan, tak ada. Semuanya akan berdepan dengan mahkamah yang adil, dan akan ada pendakwaan, akan ada pembuktian berdasarkan buku catatan amalan-amalan masing-masing. Ya, kita sedia maklum, ya, ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kita melafaz dengan satu lafaz, termasuklah tidaklah kita berbuat sesuatu perbuatan kecuali semuanya ada raqib, ada atid yang menulis apa yang kita cakap, apa yang kita buat. Allah pula Maha tahu apa yang kita niatkan. Jadi ada kira bicara, ada soal dosa pahala, ada soal syurga neraka. Artinya hidup ini bukan di dunia sahaja. Kita tak boleh kata biarlah matilah, senang sikit teman. Belum, ya. Entah ngadap mati lagi teruk, lepas mati lagi teruk, ya. Jangan kita kata kalau dah opini koma yomok mati dah senang. Belum tentu senang, ada. Ada pula sidang mahkamah, ya. Di akhirat esok. Jadi maknanya laisa wa laisa bainahu wa bainahu turjuman. Makna turjuman ni tak ada orang yang jadi interpreter, tak ada orang yang jadi peguam bela, ya. Semua orang tak boleh ada peguam bela. Katanya di sini bahawa maka pada waktu itu tidak ada orang lain yang sanggup menjadi juru bahasa, interpreter lah orang sebut, ya tak? Antara keduanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak jadi peguam bela ke terhadap sipulan-sipulan. Kalau di dunia ni boleh, ya tak? Dia boleh upah peguam bela. Sing-sing lah. Gurmit sing ke, Gurbacan sing ke, Karpal sing ke, macam-macam sing. Di dunia ni kadang-kadang ada, ya, peguam bela India yang pandai belabut, Putu Alam punya, Putu Alam. Ya. Lepas, ya, lepas mencari mana ruang-ruang, orang putih kata loophole, ya, mana ruang-ruang yang nampaknya longgar boleh menyebabkan pendakwaan itu ditolak dengan kejayaan silat lidah peguam bela ni. Ya, berjaya mencetuskan keraguan yang munasabah, reasonable doubt, ya tak? Itu macam itu di dunia, ya. Akhirat tak boleh. Sebab di akhirat esok semua berdepan dengan Allah seorang-seorang, case by case, laisa bainahu wa bainallahi turjuman, ya. Dan kemudiannya tangan akan bercakap, mulut akan kaki akan bercakap, mulut pula akan dikunci. Al-yauma nakhtimu ala
afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, maka pada hari itu tidak dibenarkan mulut berbicara. Sebab mulut ni asyik nak menafikan. Denial syndrome disebut, ya. Asyik nak menafikan itu dan ini. Kalau begitu beginilah. Tidak dibenarkan mulut bercakap kerana mulut suka menafikan, ya, kejahatan ataupun perlakuan yang buruk. Beginilah. Biar tangan berbicara. Ya. Biar kaki berbicara. Itu yang wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, sebagai membuktikan apa-apa pekerjaan manusia. Jadi terkejutlah, ya, terkejutlah seseorang bila didapatinya tangannya bercakap, mulutnya bercakap di padang mahsyar di hadapan Allah. Proses pendakwaan, proses pembuktian, proses memberi keterangan, ya, itu berlaku sehingganya kaki tangan akan bercakap. Fayanzuru ayman minhu fala yara illa ma qaddama. Maka seseorang itu, ya, yang bercakap dengan Allah dalam proceeding mahkamah itu, ya, dalam pendakwaan perbicaraan itu, akan melihat ke sebelah kanannya. Maknanya ke sebelah kanan inilah amalan-amalan baik. Amalan baik diletakkan di sebelah kanan. Maka ia tidak melihat melainkan pahala kebaikan yang pernah dilakukannya ketika berada di dunia dahulu. Fala yara illa ma qaddama. Sedekah kita, sembahyang kita, ya tak? Zikir-zikir kita, baca-baca Quran kita, ya, taat patuh kita kepada ibu, kepada ayah, ya, kebaikan-kebaikan kita sesama kita, semuanya akan dilihat pahala kebajikan itu di mana? Sebelah kanan. Jadi benda-benda yang baik, ya, akan ditempatkan sebelah kanan, ya. Fala yara illa ma qaddama, itu ialah sebelah kanan. Lalu kemudiannya katanya di sini melihat pula ia ke sebelah kiri. Cuba pula ia melihat ke sebelah kiri. Maka tidak ia melihat fala yara, ya, illa ma qaddama, tidaklah ia melihat kecuali balasan perbuatan-perbuatan jahat yang pernah dilakukannya. Maknanya dia akan melihat kadar-kadar, bilangan-bilangan dosa-dosa sebelah kiri. Maknanya kemarin dia mencuri ciku orang, dia mencuri doyan orang, dia ngatur orang, dia maknanya memfitnah orang, dia ngambil reta orang tak berpulang, ya, dia menggelapkan reta orang dan sebagainya. Itu semua prestasinya belah kiri. Maknanya akan dilihat dosa-dosa kejahatannya daripada kejahatan di dunia kemarin, dilompokkan sebelah kiri dosa-dosa tersebut. Jadi di situlah maknanya kita kata bila berdepan dengan mahkamah ini, dia ada bahan bukti. Ya. Dia mesti ada barang-barang kes dipanggil, ya, barang-barang kesnya. Jadi berdepanlah dengan suasana itu. Kemudian dia melihat ke hadapannya, ya, dikatakan di sini bahawa wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar. Dah tengok kanan, dah tengok kiri. Kanan ialah barang-barang bukti kebaikan kita, bahan-bahan kes kebaikan-kebaikan kita. Kiri ialah barang-barang kes, bahan-bahan bukti kejahatan-kejahatan kita. Kemudian setelah tengok kanan, tengok kiri, dah tengok depan pula. Baina yadayhi, ya. Jadi bila dia tengok ke depan, tidaklah ia nampak fala yara illa an-nar. Tidaklah ia nampak, lihat, ya, kecuali
kobaran api neraka. Maraknya, maknanya api neraka di hadapannya, di hadapannya. Tilqa'a wajhi, ya, di hadapannya. Apa maksudnya? Belum lagi masuk neraka, belum. Tapi sudah mula diperlihatkan kepadanya siksaan. Dalam surah Sajadah subuh Jumaat, ya, disebut walau tara idzil mujrimun nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ketika mana kamu melihat orang-orang yang melakukan dosa tunduk muka mereka di hadapan Allah di padang mahsyar, lalu mereka berkata, wahai Tuhan, kami dah nampak neraka, kami dah dengar neraka, ya, absarna wa sami'na farji'na, kembalikanlah kami ke dunia, na'mal salihan, kami nak beramal dengan amalan baik, amalan soleh. Maksudnya di dunia kemarin dia tidak beramal, tidak berbuat yang baik. Bila dah nampak neraka, barulah dia minta, wahai Tuhan, kami dah dengar, kami dah nampak, absarna wa sami'na, kembalikanlah, hidupkanlah kami ke dunia supaya kami boleh berbuat amalan baik, na'mal salihan, farji'na na'mal salihan. Itu permintaan dalam surah Sajadah. Jadi ada kaitannya dengan hadis ini. Bila melihat ke hadapan, tiadalah kelihatan melainkan kobaran api neraka di hadapannya. Tilqa'a wajhi. Kemudian kata Allah, kata Nabi, fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Ya. Takut, di sini dia kata tanamkanlah rasa takut. Maksudnya peliharalah diri daripada azab neraka, ya. Jauhilah daripada siksaannya. Apa caranya? Dengan amalan, walaupun sedekah tu mampu hanya sebelah tamar saja. Hanya mampu bersedekah dengan sebelah tamar saja, walau bisyiqqi tamrah. Manfaatkanlah kemampuan itu untuk membebaskan diri daripada azab, untuk melepaskan diri daripada azab melalui amalan-amalan sedekah, walaupun hanya mampu sebelah tamar. Ibarat sekarang ni kita kata hanya mampu RM1, ya tak? Hanya mampu RM1 sekalipun, hanya mampu 5 kupang sekalipun, bersedekahlah, ya, walaupun hanya mampu dengan sebelah tamar, sikitlah, RM1 je, 5 kupang je, untuk pelihara diri daripada azab Allah dengan pahala-pahala sedekah kebaikan itu. Maka manalah tahu dengan itu dapat menyelamatkan seseorang daripada azab Allah, daripada neraka. Maka fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah, ya, maknanya peliharalah diri daripada azab dengan melakukan amalan walaupun sedikit, dalam erti kata bahawa itu yang kita mampu, ya. Mungkin katalah kita ni tak mampulah bertahajud, bangun awal untuk sembahyang sunat tahajud, tak mampu yang itu, buat yang mampu je. Sembahyang sunat tahiyat masjid, tak, sembahyang sunat qabliyah, sembahyang sunat ba'diyah, 2 rakaat sebelum, 2 rakaat selepas misalnya. Walaupun sedikit, manalah tahu dengan amalan yang sedikit itu akhirnya melepaskan seseorang, terlepaslah seseorang daripada azab api neraka. Sebab kita tahu bahawa amalan kita esok ditimbang kiri dan kanan, ya, berat kanan ke berat kiri ke. Sebab itu fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Dan maka adapun orang yang berat
timbangan amalan kanannya, ya, dengan bertimbang-timbang antara kebaikan dengan keburukan, pahala dan dosa, amal baik dan amal buruk itu dalam 50-50, keadaan 50-50. Manalah tahu, ya, tiba-tiba amalan-amalan yang sedikit itu membantu menjadi 52-48. 52 berat ke kanan. Dia nak mengalahkan 48 sebelah kiri. Apa tu? Sedekah yang RM1 tadi. Ya tak? Tiba-tiba sedekah itulah yang akhirnya memberatkan sebelah kanan. Saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka akhirnya dengan itu dia dapat masuk syurga, dapat hidup kehidupan yang menggembirakan. Aisyah tu kehidupan. Radiyah yang menyeronokkan, yang menggembirakan. Ya, yang diradai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan perkecilkan, ya, perkara-perkara yang berpahala. Jangan kita pandang remeh. Tolong bukakan kereta orang untuk dia naik misalnya. Ya tak? Tolong bersihkan rumah, ya, supaya bersih rumah kita, malaikat masuk. Jangan kita pandang ringan. Ya, jangan kita pandang ringan. Bersedekah bila mana tabung lalu. Ya, RM1 je. Jangan malap. Jangan bila tabung lalu kita pun malap. Tabung lepas dia pun jaga. Jangan robek tu. Ya tak? RM1 pun RM1 lah. Sebab apa? Mana dia tahu dalam keadaan 50-50. Ya. Baik buruk tu 50-50. Tapi dek kerana RM1 tadi, tiba-tiba berat 51 ke kanan, 49 ke kiri. Ya. Jadi udah dapat berat belah kanan, dapat masuk syurga. Sebab itu, ittaqun nar fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Ya, maknanya peliharalah diri daripada azab siksaan, iaitu api neraka, walaupun sedikit sedekahnya. Manalah tahu dengan sedekah yang sedikit itu membantu memberatkan timbangan kanan ke atas timbangan kiri, dapat juga sudahnya. Walaupun cupa-cupoi. Ya tak? Cupa, orang kata lama kata cupa, ya tak? Walaupun cupoi sikit sangatlah, sekomit je. Hanya sebelah tamar pula tamar berbisik. Yes, esok ya? Nama nyebut nama usuk saja. Yes. Dia buat baik tak nak bisik-bisik. Dia buat baik dia tak nak bisik-bisik. Dia tak nak publicity. Itu yang berbisik tu. Manalah dengan tahu dengan cara itu, alhamdulillah, selamat daripada azab neraka, masuk dalam syurga. Jadi Nabi di sini berpesan jangan pandang remeh kebaikan-kebaikan yang mampu kita buat, ya. Nanti kita akan nampak pahala. Walaupun sekadar membuang sampah dalam masjid, Nabi kata, ya, walaupun sekadar membuang satu, ya, sampah dalam masjid, kita akan lihat macam mana balasan Allah begitu besar. Jadi jangan kita perkecilkan perkara-perkara kebaikan yang boleh kita lakukan. Hendaklah kita buat. Ya, hendaklah kita buat. Jangan kita maknanya ambil sambil lewa. Ya, no. Kita mesti maknanya fokus tumpu kepada perkara-perkara kebaikan. Type keterangan daripada pengarang kita almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Syekh Ahmad Fahmi ini orang Banjarmasin. Sudahlah Banjarmasin pula. Iaitu Kalimantan Selatan. Kalsel. Di sana panggil Kalimantan Timur Kaltim. Ya. Kalau Kalimantan Selatan Kalsel. Jangkanya Kalimantan Selatan ni bakal menggantikan Jakarta. Maknanya Presiden Jokowi dia nak ubah
ibu kota, ibu negara Indonesia yang sekarang ini padat di Jakarta, dia nak pindah, sedang dalam proses pembinaan demi pembinaan, dia nak pindahkan ibu kota. Ibu kota maknanya pusat pentadbiran Indonesia beralih bukan lagi di Pulau Jawa tapi di Pulau Kalimantan, dan pilihannya adalah Kalsel, Kalimantan Selatan. Di sana ada satu bandar namanya Banjarmasin itu, di situlah dia bukan bandar, dia provinsi ya. Provinsi ini satu wilayah ya, satu negeri. Jadi di situlah Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ini dilahirkan, dan kebenarnya meninggal kira-kira 6 bulan sudah pun di sana juga. Umur 63. Umur 63. Baik. Apa kata Syekh Ahmad Fahmi Zamzam? Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ni pernah datang Kuala, ya, pernah tidur di Kota Lama ni semalam. Di pondok lah, di pondok. Nah. Katanya dalam keterangan penjelasan, katanya cuba kita bayangkan betapa dahsyatnya suasana di mahkamah. Kita pun suspend kan, di mahkamah ni akan dibacakan pendakwaan ke atas kita. Sekian hari bulan kamu telah buat sekian, kamu telah ambil orang punya, kamu tak pulangkan balik, kamu tak minta halal. Jadi begitulah ngerinya, dahsyatnya di padang mahsyar, di mahkamah nanti, ya, mahkamah yang besar itu dibicarakan secara terbuka, tak ada tertutup. Di dunia ni ada pasien mahkamah tertutup, kamera tak boleh bawa masuk, wartawan tak boleh masuk, tak apa bendanya, ya tak? Akhirat esok mahkamahnya terbuka, semua orang boleh nampak semua pekerjaan yang semua orang lakukan. Semua orang boleh nampak semua pekerjaan yang semua orang lakukan. Perbicaraan terbuka supaya tidaklah ada pendakwaan yang Tuhan ini berlaku zalim, tidak telus. Dah sana esok semuanya telus. Semua orang nampak semua pekerjaan semua orang. Pada hari kiamah, iaitu hari kebangkitan setelah tiupan sangkakala yang kedua, semua orang akan dihadapkan kepada Allah. Tak ada yang terkecuali, tak ada yang imun, tak ada yang kebal. Teman tak? Teman tak nak pergi mahkamah? Terpaksa pula di Sapina misalnya. Tak. Akhirat esok tak ada. Tak perlu Sapina. Tak? Seorang demi seorang. Ya, maknanya semuanya atiyar rahmanu farda. Kullun atiyar rahmanu farda. Semua orang akan menghadap Tuhan one by one, case by case. Ya. Tidak ada seorang jua pun yang sanggup menolong orang lain. Fala tamliku nafsun li nafsin syai'ah. Tidak ada seorang boleh menolong seorang yang lain. Fala tamliku nafsun li nafsin syai'ah. Tak ada siapa yang boleh menolong orang lain. Yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Akan larilah seseorang daripada saudaranya. Adik lari pada abang, abang lari dari adik. Semua tak ada nak boleh nolong. Suami lari daripada isteri, isteri lari daripada suami. Tidaklah upaya kanda nak tolong. Dinda pun tak boleh nak tolong. Di dunia boleh. Dinda, kanda, boleh tolong-tolong. Usut tak tahu lagi tu, so kami je tahu. Tak? Kami tahulah dinda, kanda. Tak? Akhirat tak boleh nak dinda, kanda. Yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Suami lari daripada isteri, isteri lari daripada suami, anak lari daripada ibu bapa lari daripada anak. Kemudian terus kakak lari daripada adik, adik lari daripada abang, abang lari daripada adik. Tak boleh nak nolong. Masing-masing dengan halnya, masing-masing dengan kes pendakwaannya. Ya. Tidak ada seorang jua pun yang sanggup menolong orang lain. Ya. Nafsi, diriku. Ya. Walaupun ia adalah sahabatnya yang qarib. Qarib itu dekatnya. Orang Melayu sebut karib, Arab sebut qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dekat.
Walaupun sahabat karib masa dunia tak boleh nak tolong. Ataupun anaknya, ataupun isterinya, anak tak boleh tolong mak, mak tak boleh tolong anak masa itu. Ya, masing-masing dengan kes pendakwaannya, ya, kes kertas pendakwaan. Bayangkanlah sebatang tubuh yang kasar, yang kerdil akan berdiri tegak di hadapan Allah. Sebab itu dalam surah Sajadah disebut bagaimana manusia yang melakukan dosa tunduk, tak berani angkat muka di hadapan Allah. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Tunduk muka mereka di hadapan Allah. Begitu ya. Tak mampu ya untuk maknanya melihat kejahatan yang Maha mengetahui segala perbuatannya zahir dan batin. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kamu nyatakan ke, kamu sembunyikan ke, Allah tahu. Allah hitung niat kita, sabar kita, redha kita, semua dalam hitungan Allah. Sabar ada pahala, Allah bagi pahalanya. Redha, Allah tahu, maka Allah bagi pahalanya. Ini tak nampak ni. Sabar dan redha ni adalah amalan batin, ada dalam hati seseorang. Tak ada siapa nampak. Ya. Tuhan kata, kamu nyatakan ke, kamu sembunyikan ke, maka Allah akan hitung esok. Jadi maknanya pahala ikhlas, pahala sabar, pahala rida, semua itu akan ada balasan baiknya di akhirat kelak. Allah yang Maha tahu, alimul ghaib wasyahadah, perbuatan hambanya yang nyata dan yang tersembunyi. Segala-gala rahsia. Yauma tublas sarair, pada hari itu akan terserlah segala rahsia. Gerangan mampukah engkau mengangkat muka berlemuran dengan dosa? Maknanya, apakah kita mampu mengangkat muka? Jawabnya tak mampu. Kita tunduk, nakisu ru'usihim. Ya, malu kita di hadapan Allah. Ya, tak sah kata di hadapan Allah. Pengalaman saya lah kan, bila kena tahan di JPJ ke, ya tak? Kena tahan polis roadblock ke, suruhnya ke tepi kan, suruhnya ke tepi. Kita pun keluar lah, ya tak? Keluar daripada kereta tu tunduk je kan, main-main rumput-rumput, main-main tembok tu. Kaki kita tu main-main rumput, main tembok, tunduk je depan JPJ, depan PDRM polis. Sebab kita tahu kita salah. Double line kita potong. Selalu pergi double line. Double line dipotongnya. Lampu merah dilanggarnya. Road tagnya padam, tumpuk. Jadi bila depan dengan JPJ tunduk, kaki tu main tembok. Tak berani angkat muka. Udah bersalah. Kenapa? 300, 600, 900. Denda dah berkira. Sudah berkira denda. Double line 300. Langgar lampu merah 300. Speeding laju 300. Oh, orang nak raya. Orang nak raya tak? Kita berdepan dengan 900 dah tentu ni. Masa itu tunduk je. Ya, Allah Tuhan. Ya, raya Tuhan. Ya, raya tahu raya. Jadi mampukah kita mengangkat muka yang berdosa ni? Ya, muka yang berdosa ini, yang berlemuran dengan dosa di hadapan Tuhan. Maknanya berdosa pula, berdosa dengan Allah. Tidak berterima kasih, tidak bersyukur. Ketika itu tiada pembantu, tiada peguam. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Bila kamu menoleh ke kanan, seakan kamu mahu meminta pertolongan daripada pahala-pahala tadi. Tiada yang kelihatan kecuali amal baik. Menoleh ke kiri, tiada yang kelihatan kecuali perbuatan maksiat, dosa-dosa ya, yang kamu lakukan. Dan yang lebih dahsyat, bila angkat kepala ke depan, lihat akan kelihatanlah kobaran api neraka yang bergejolak, yang berbara. Api neraka ni disebut narun hamiyah. Apa dia?
narun hamiyah, iaitu api yang berbara. Api ni ada dua. Satu api yang tak ada bara, bakar krotek. Ya, itu ada api tapi tak ada bara. Api kita bakar lemang weh. Tak maunya mesti ada bara. Aha, ya tak? Mesti. Jadi api neraka ni disebut narun hamiyah. Api yang berbara, ya, api yang berbara. Yang terbentang sejauh mata memandang. Dan api neraka ini meninggi, menggunung setinggi gunung. Melambung. Di lambungnya ahli neraka ini sampai setinggi gunung. Begitulah keadaan api neraka ni. Api neraka ni 3,000 tahun dinyalakan. 1,000 tahun yang pertama merah. 1,000 tahun yang kedua putih. Laser. 1,000 tahun yang ketiga hitam. Api neraka ni. 1,000 tahun pertama dinyalakan, apinya merah, marak. Kemudian nyalakan lagi 1,000 tahun. Sudah jadi putih, tajam. Macam laser. Ya. 1,000 tahun yang ketiga dinyalakan lagi. Api sudah menjadi hitam. Tengok macam mana. Ya. Rumah Pak Hasan terbakar itu. Ya. Rumah Pak Hasan terbakar dekat dengan Jepang Penaga. Ya. Setentang dengan rumah Tan Sri Talha tu ya. Macam mana ya tak? Mulanya merah ya tak? Mulanya kuning, lepas tu merah, marak ya. Sudah jadi hitam pula dah ya. Sudah jadi hitam ya. Nah, jadi katanya sini, sedangkan syurga masih jauh berada di sebalik api yang menyala. Kena menyeberang sirat. Api di bawah, ya, atasnya ialah jambatan yang bernama sirat. Di sebalik jambatan barulah syurga. Jadi kalau berjaya kita menyeberang sirat, melampaui jambatan tadi yang di bawahnya neraka, kalau berjaya yang itu, barulah kita boleh angkat tangan dua-dua. Sini. Orang kalau dah menang, kau apa ni? Junjung. Angkat sini, angkat. Sebenarnya tak terjunjungkan. Di akhirat esok baru kalau nak seronok, nak bergembira, nak berjunjung, lepas daripada azab, lepas daripada sirat, masuk syurga, barulah boleh opini. Victory. Angkat. Angkat teman ni, angkat. Barulah boleh kita junjung kemenangan. Adapun di dunia ni, seronok mana? Piala pun tinggi lutut je. Itu pun piala pusingan, bukan dapat balik. Dia tak? Piala pusingan tak dapat. Dia tak? Kejap je, lepas tu pusing pun orang lain pula. Punyalah berkejar keliling padang seronok ni tadi menang. Dia tak? Rupanya piala pusingan. Baru dapat layak masuk Piala Asia, macam dah menang Piala Asia. Baru dapat masuk kelayakan. Belum lagi Piala Asia. Mak laput. Ya tak? Macam dah masuk, macam dah menang Piala Asia. Barulah layak je. Bukan Piala Dunia. Ya, baru layak. Lawan dengan Bangladesh. Ya Allah. Sini mata ini ada orang Bangla. Padang betul pada rumput je. Ya. Itu pun 4-1. Bocor juga satu pun tak. Jadi begitulah maknanya kita kata betapa menang di dunia ini bukan tentu. Silap-silap menang tu membawa musibah. Ada orang menang, ya tak? Dapat jawatan itu, jawatan ini. Silap-silap membawa bala lepas. Pening kepala ya bila pegang jawatan tu. Udah habis duit dalam stokin pun kena habis, kena keluar tak? duit dalam seluruh dah tentulah kena keluar. Duit dalam stokin pun habis. Pasal dah ada jawatan ni, orang mula keliling. Nak bayar duit air, nak bayar duit api pun minta. Ya tak? Jadi seronok dunia tu, menang dunia tu belum tentu menang. Silap-silap membawa balik pula dah. Tapi dapat lepas daripada sirat,
Bawahnya neraka, lepas sirat syurga. Masa itu barulah. Nah, barulah seronok. Nah, tak? Junjung lepas macam mana pun tingginya junjung. Jadi. Ya, sebab itulah kemenangan yang hakiki. Ya, itulah kemenangan yang hakiki. Engkau mesti lalui dan melintas neraka itu, api itu. Ya, untuk sampai ke syurga. Yang telah jadi idaman. Sebab itu kita kan bila basuh kaki ketika ngambil air sembahyang, doalah, wahai Tuhan, tetapkanlah kakiku ini ketika melalui sirat yang di bawahnya api neraka. Tetapkan kakiku supaya aku dapat selamat ke syurgamu. Ya. Engkau belum pasti apakah engkau akan selamat untuk sampai ke sana. Nabi sendiri pun akan menempuh titian sirat. Wa in minkum illa wariduha, kata Nabi. Tiadalah seseorang kamu melainkan akan terpaksa menempuh titian itu. Allahumma sallim, kata Nabi. Wahai Tuhan, selamatkanlah. Wahai Tuhan, selamatkanlah. Sallim, salimna. Salim dinana. Ya. Jadi kalau setakat makan kat restoran ikan salim, belum lagi selamat. Restoran kepala ikan salim, tak? Belum salim lagi. Dapat lepas syurga daripada neraka, masuk syurga, baru betul salim. Salimna. Salim dinana. Tak? Salim dinana. Ya. Barangkali engkau akan terjatuh, na'udzubillah, summa na'udzubillah, di pertengahan jalan, di saat kakimu tergelincir. Jadi bila kita basuh kaki kiri pula, wahai Tuhan, ya, selamatkanlah kakiku ini daripada tergelincir ketika menyeberang sirat, ya, yang akan mengakibatkan kau akan jatuh ke jurang api neraka Jahannam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kan kita baca surah Mulk, walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Kan? Bagaimana maknanya api neraka Jahannam ini akan maknanya bertempik memarahi kita. Na'udzubillah, kenapa tidak kamu ikut ada orang memberitahu bahawa selamatkan diri daripada aku. Kenapa kamu jatuh ke dalam aku ni? Tak ada korang berkhabar dulu. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Ya. Dah, dari sekarang tentukanlah perjalanan. Maksudnya sekarang ada peluang kita membebaskan diri kita daripada azab dengan kebaikan, amalan-amalan, ibadat-ibadat, kerja sedekah-sedekah kita, ya, kebaktian-kebaktian kita ini dapat menyelamatkan kita daripada azab, iaitu neraka. Buatlah persiapan, bekalan. Kita nak pergi ke satu tempat, kita ada perjalanan ini memerlukan bekalan-bekalan. Ya tak? Buatlah persiapan supaya engkau selamat di dalam perjalanan. Menyeberangi neraka sampai ke syurga. Buatlah kebaikan, ya, sebanyak-banyaknya, ya, sedikit demi sedikit akhirnya menjadi besar. Sebab itulah kita tak boleh lepas peluang. Ada peluang kita rebut. Ada peluang nak buat baik, kita jangan lepas. Kita rebut. Ada orang ajak kita gotong royong. Kita kata, teman ni tinggal 3 selendar. Apa gotong royongnya? Cenderoyong je, katanya tak. Tak apa, datang juga. Buat nambahkan semangat, meramai. Ya tak? Lalu buat kerja sikit, buatlah kerja sikit. Sikit buat cara sikit. Tak larat dah weh, jalan dah ngundor. Ya tak? Bancuh ayo. Bancuh kopi Cik Noh. Biasanya ya. Itu yang bolehnya. Boleh jadilah. Tak? Bawa bihun, biasanya. Ini pun tak ngapai dah. Sesungguhnya pada hari itu engkau sangat berhajat kepada pahala. Masa itu sangat-sangat berhajat kepada pahala. Tak disangka-sangka
Rupanya bihun yang kita bawa untuk gotong royong tu, itulah pahala kebajikan yang menyelamatkan kita weh. Wela bihun bodoh je teman bawa tu. Haram berampai. Kemudian kata walaupun hanya berpahala bersedekah sebelah tamar sahaja, ya. Tak apa. Ya, sedikit mana tahu ianya akhirnya membantu menyelamatkan kita daripada azab Allah. Jangan pandang remeh kepada yang sedikit, ya. Sesungguhnya bukit itu berasal daripada batu-batu kerikil. La tahqiranna minas saghir fa innal jibala minal hasa. Jangan dipandang remeh benda-benda yang kecil. Sesungguhnya bukit itu bermula daripada batu-batu kerikil yang kecil. Begitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'arifatil ilmi wasahil akhlaqna bil hilmi. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.